اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 19. Mari atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fasal yang ke-6, cerayam yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Cerayam yang ke-7, fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan. Itu fasal yang ke-6 dan dua kaki. Ini fasal yang ke-7. Di fasal yang ke-6 ke-7 dibuat satu pembicaraan hak berkaitan dengan pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Dibuat satu bicara sini ni. Adapun yang terdahulu, tiap-tiap satu anggota daripada 7 anggota zahir diceraikan pada satu fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan mata, fasal yang kedua pada menyatakan telinga, fasal yang tiga pada menyatakan lidah, fasal yang keempat pada menyatakan perut, fasal yang kelima pada menyatakan faraj, kemaluan, fasal yang keenam dan yang ketujuh dibuat sekali ni, pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. 7 anggota zahir pada pembicaraan yang pertama dalam kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati ini dia ada 3 kitab, 3 tajuk yang besar. Jadi kitab yang pertama, tajuk besar yang pertama pada membicarakan 7 anggota yang zahir. Kemudian kitab yang kedua, tajuk besar yang kedua pada membicarakan 10 sifat mazmumah. Kemudian kitab yang ketiga, tajuk besar yang ketiganya pada menyatakan 10 sifat mahmudah. Ini 3 tajuk, 3 kitab, 3 tajuk besar dalam kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati ini didatangkan satu muqaddimah, satu pendahuluan dahulunya pada menyatakan mabadi ilmu, permulaan ilmu. Apa dia permulaan ilmu ni? Ilmu tasawuf, ilmu apa? Kemudian pembicara ilmu tasawuf ni apa? Di kitab Penawar Bagi Hati ni kitab tasawuf. Pembicaraannya, maudhu'nya, agendanya, bicaranya adalah bab hati manusia. Sifat-sifat yang datang ke atas hati manusia, sama ada sifat yang buruk ataupun sifat yang baik. Tetapi sebelum Syekh Abdul Samad, sebelum Syekh Qadir Al-Mandili mendatangkan pembicaraan sebenar kitab tasawuf Penawar Bagi Hati ini, pembicaraan bab hati, didatangkan pembicaraan anggota zahir terlebih dahulu. Mata, telinga, lidah itu sebenarnya bukan bicara tasawuf, itu bicara pekah, hak anggota zahir.
Tapi sebelum kita nak bicara bab hati hok duk dalam ni, kita kena bicara hok luar dulu. Kalau anggota zahir di luar kita tidak jaga, kemudian konon-konon kita nak jaga bab hati, itu bukan hati duk dalam. Hak luar ni kena jaga dulu molek. Sebab apa? Sebab ketaatan zahir ni akan mencerahkan hati, sebaliknya maksiat zahir ni akan menggelapkan hati kita. Jadi nak bicara bab hati, bicara hak luar dulu. Hak luar mata, telinga apa semua ni, ini sebenarnya bab pekoh. Begitu juga kalau kita pergi pada bab-bab pekoh yang lain. Kita nak bicara bab hati ni, kemah bab semayang kita, kemah bab puasa kita, ketaatan zahir kita tu. Kalau ngaji Quran molek dengan hukum hakamnya. Kemudian di masa yang sama lah, tu kalau ikut susunan. Tapi ilmu pekoh dan ilmu tasawuf ni sama-sama fardu ain. Dia tak boleh nak nati-nati antara dua ni. Bukan kata pekoh saja fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Di saat yang sama kita kena mendalami ilmu tasawuf, pembicaraan bab hati. Tapi kalau kita nak kira kepada susunan, kena halusi hak zahir dulu, kemudian barulah kita bicara hak hati. Ini kalau ikut susunan ilmu. Tapi mengikut kewajipan atas kitanya, pekoh pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Di saat yang sama, di masa yang sama, kita kena dalami kedua-duanya. Ini kalau kita letak dua ni, hak zahir dengan hak batin ni. Tapi sebelum nak cerita hak zahir hak batin ni, akidah dulu. Tu hak umbi agama tu, itu usuluddin, itu tapak agama. Tu tetap dah tu. Tapi bukan kata kita kena ngaji tauhid saja, pekoh tasawuf kemudian tak boleh. Maknanya tiga-tiga tu serentak. Tapi kalau kita ikut susunan, permulaannya adalah tapak agama. Kemudian hak syariat zahir agama sembahyang. Kemudian ketaatan zahir yang lain. Ni termasuk mata, telinga, lidah ni. Barulah pergi pada bicara bab hati. Kita nak kenal manakah sifat mazmumah, manakah sifat mahmudah. Kita jaga dulu waktunya supaya hati kita tidak bersifat dengan sifat mazmumah, hati kita bersifat dengan sifat mahmudah. Kemudian kenal molek dah situ, kita nak pelaju lagi, nak pelacur lagi, nak pelicing lagi penyucian hati daripada sifat mazmumah. Nak supaya hati kita sentiasa bersifat dengan sifat mahmudah, barulah pergi kepada baca Al-Quran, berzikir, berselawat. Ni hak amal sunat ni. Amal sunat ni akan melicingkan. Hak kita duk ngaji ilmu tasawuf, kenal sifat mazmumah, kita buang di hati kita. Tapi buang gitulah, kodoh-kodoh lah. Mari sifat mazmumah, mari riak, ujud takabur kita tolong. Tapi tak licing molek. Tak licin molek, nak pelicing, nak pelaju, nak pelacur ni, pergi kepada amal-amal sunat, zikir contohnya. Kemudian kita nak supaya sifat mahmudah ni memang sentiasa menjadi sifat hati kita. Hak tu pergi pada zikir. Tapi kena kenal dulu semua ni. Kalau pergi pada zikir, sifat mazmumah pun dah kenal, sifat mahmudah pun dah kenal, zikir serta riak, zikir serta ujub, zikir serta takabur, keikhlasan pun tak ada, taubah pun tak ada. Tu bukan mereka tu. Tak kenal tu hak sifat-sifat hati tu. Lepas tu kononnya kita berzikir untuk menyucikan hati. Menyucikan hati daripada apa? Daripada selain daripada Allah. Nak menyucikan hati daripada selain daripada Allah tu bukan wajib. Menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, menyucikan diri daripada dosa-dosa, hak tu hak wajib. Kena suci hak tu dulu. Nak menyucikan hati daripada selain daripada Allah, ini bab ketinggian. Ini disunatkan kepada kita. Ni kadang-kadang ni digelopak nak menyucikan hati daripada selain daripada Allah di hati. Nak ada Allah je di hati. Tapi menyucikan hati daripada hak wajibnya, sifat mazmumah, menyucikan diri daripada dosa, taubah, hak wajib ijma' ulama, beres dah tu. Tak tahu mana hala hak tu. Tu bukan tu. Tak. Kemudian nak menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, nak menyucikan diri daripada dosa, nak bertaubah,
Lepas tu amalan zahir macam mana? Fiqh macam mana? Tak belajar pun. Lepas tu ilmu pegangan macam mana? Tak belajar pun. Tu bukan. Faham tak ni? Jadi daripada tauhidnya fiqh, pergi pada hak zahir fiqh, termasuklah bicara mata, telinga, lidah, ni bicara tangan dan kaki ni, barulah pergi kepada pembicaraan sifat yang datang ke atas hati kita, jahat ataupun baik. Dengan kita belajar tu, kita beramal, kita boleh dah nak jaga hati kita daripada sifat mazmumah. Dan kitab ni akan cerita macam mana kita nak tolak sifat takabur. Kita kenal diri kita. Kenal diri kita asal jadi daripada apa? Daripada intang beliang. Tak. Hipung-hipung intan beliang, tepa-tepa jadi orang seorang. Gitu. Daripada air mani. Nak sebut air mani pun sebut barang-barang air mani. Ada sebut barang-barang air mani. Cakap-cakap sikit air mani. Orang kata jeng dah ni. Orang cakap air mani tu. Dah cakap begitu. Tengok. Itu asal kejadian kita. Air mani keluar kok mana hak jadi kita tu. Masuk kok mana? Nanti kita ni pula keluarnya pula sekali lagi kok mana? Tu kita. Lepas tu nak sambung kok mana? Ni jalan dia. Hak dalam kitab Pernah Bagi Hati. Lepas tu nak sambung betul mana? Betul harta. Harta mari dari siapa? Nak sambung betul mana? Betul pakat. Pakat mari daripada siapa? Semua kurniaan daripada Allah. Nak sambung betul ilmu dan amal. Ilmu dan amal mari kok mana? Taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan cerita. Maknanya dengan hak secara ilmu dalam kitab Pernah Bagi Hati ni, kenal dulu takaburnya apa disifat takabur, kena kenal tu dulu. Kemudian barulah dia cerita macam mana kita nak tolak sifat takabur. Dengan jalan hak ni boleh dah kalau kita beramal. Kalau kita beramal. Tapi nak beramal hak ilmu tasawuf ni dia kena mujahadah. Kena sungguhlah dalam beramal ni. Tapi kalau ilmu ada, beramalnya tidak, takabur tu kekal. Kau tinggi ilmu, kau takabur. Kau tinggi ilmu, kau takabur. Dah dia belajar dah sifat takabur, belajar. Kenapa bertambah takabur? Sebab dia tidak beramal. Itu salah dia. Tapi dengan beramal boleh dah. Nak supaya hati kita tidak bersifat dengan sifat takabur. Tapi nak pelicing, nak pelaju ni, ni pergi pada zikir amal-amal yang sunat. Tu. Tapi kena ada gaya molek dulu mula-mula. Kalau mai kat tu dia kata lambat. Ni masalahnya. Dia panggil apa? Isti'jal. Golongan musta'jilun. Dia nak cepat, dia nak segera. Timbul keinsafan, celek matanya baru-baru je. Duduk dalam keadaan sesak lama mana? Lepas timbul celek tu nak lompat, nak cepat. Mai duduk belajar sifat 20, belajar bab semayang, bab taharah, belajar bab sifat-sifat hati, belajar bab sifat taubah. Hak taubah pula kalau tinggal semayang, tinggal puasa, wajib kena qada. Bila dia kata ni orang istijal, orang gopoh. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin didatangkan 4 sifat mazmumah. Mana? Pertama hasad, kedua takabur, ketiga isti'jal. Gopoh. Gopoh ni sifat yang mana peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Tak mau balik pada hukum asal ni. Hak belajar hukum asal ni, lambat dia, terlambat. Tapi lambat warna, tua-tua baru mari keinsafan. Dah cepatnya warna. Hak cepatnya daripada umur 7 tahun dapat ilmu yang secukupnya daripada ibu bapa. Kenal dah dosa pahala sebelum masuk umur 15. Maknanya sebelum masuk umur 15, sebelum ada dosa pahala, sebelum ada catatan amalan, sebab kita belum balik, kita hak tak ada lagi catatan amalan dosa pahala ni, kenal dah dosa pahala. Gak masuk umur balik, kenal dah, jaga dah. Sebab apa? Ilmu cukup dah. Hak ni baru cepat. Faham tak? 7 tahun, 8 tahun, sampai 15 ni clear dah. Ilmu tauhid clear, ilmu fiqh fardhu ain mak ayah kita ajar cukup dah, ilmu tasawuf fardhu ain mak ayah kita ajar cukup dah.
Masuk je balik, kita kena ada dosa pahala. Semayang kita semayang yang sebenar, puasa kita puasa yang sebenar, mata kita jaga, telinga kita jaga, lidah kita jaga, dengan hubungan dengan manusia kita tawak salah. Sebab apa? Cukup dah belajar dah ni. Tapi kadang-kadang kodo amal wajib je, amal wajib ni umur belasan, tengah main lagi ni amal wajib. Semayang cukup, tapi semayang sebenar. Kita semayang cukup sampai ketua baru nak belajar HPK. Semayang cukup tu betul tak semayang tu? Kita nak semayang cukup ni semayang dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidahnya ada, ilmu fiqhnya ada, ilmu tasawufnya ada. Semayang tu ikhlas. Itu semayang hak cukup. Ni kalau semayang akidah tak mana hala, semayang hukum fiqh tak ke mana hala, ikhlas ke riak ke tak ke mana hala, semayang adah. Ni semayang sebenar daripada umur 15, 16 semayang cukup. Tapi hak sunat-sunat tak ada. Tapi dia jaga dah diri ni. Hubungan manusia dia jaga dah. Tak ada dah kosek hak manusia. Bila dia umur kau naik hak wajib je. Hak sunat tak berapa nak ada. Siapa umur 40, 50 dia mari kesungguhan orang amal sunat. Ni hak mudah bagi dia. Tak ada ngaji-ngaji dah ni. Ngaji apa lagi? Kita ngaji dah sebelum umur 15. Ni hak sebenar. Tapi kita dapat dah hak tu. Tak dapat waktu umur 40 baru mai ke insafan, umur 50 mai ke insafan, dia tak mau belajar waktu. Dia nak lompat selalu. Itu istijal, orang gopoh. Itu peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Ni hak banyak pasal ni. Tak. Sebab tu kalau kira balik kita mak ayah ni berat sebenarnya. Kita mak ayah ni benda mudah dah. Benda mudah jelah. Berkahwin jadi anak. Jadi anak kita boleh makan cukup anak kita beres. Anak kita gemuk belakang, cukup makan, cukup vitaminnya, segar mega. Makan cukup, tempat kediaman pun sempurna, dapat pendidikan yang sempurna. Pendidikan apa? Pendidikan agama. Tidak, pendidikan untuk hidup atas dunia yang sementara. Untuk hidup lepas dia mati, cukup dah ilmu agama. Cukup dah ilmu agama. Ilmu apa? Khatam Quran jak budak-budak. Waktu ilmu agama cukupnya khatam Quran masa budak-budak. Kalau pergi kat ni lah, sampai ketua duk ngaji Quran je. Sebab apa? Sebab waktu dia ajar dia ilmu agamanya ngaji Quran. Itu je. Itu agama, ngaji Quran. Sebab apa? Sebab mak ayah kita ni beri ilmu agama secukupnya kepada kita ni, adik-beradik ni. Kita semua ni khatam Quran jak budak lelaki kita ni. Ni mak ayah kita ilmu agama secukupnya. Lepas tu kita macam mana? Duk ngaji Quran semua. Lepas tu ngaji dak akidah Quran tak belajar. Ngaji dak fiqh tasawuf, perintah Quran, larangan Quran tak belajar. Sebab apa? Kita tak dapat tak kenal ilmu agama sebenar sebab tidak diajar oleh mak ayah kita ilmu agama sebenar. Itu jadi timbul orang mengajar tauhid ke, orang mengajar fiqh ke, orang mengajar tasawuf, dia tak heran. Dia nak ngaji Quran je. Sebab dia terima daripada ibu bapa dia masa budak, agama ngaji Quran. Bukan akidah Quran. Bukan perintah zahir batin hak dalam Quran. Bukan larangan zahir batin hak dalam Quran. Bukan. Baca Quran itu agama. Ni. Akhirnya anak kita besar gitu kan. Ngaji Quran semua. Orang duk mengajar fardu ain pun dia ngaji Quran. Dan nak kata kat mana? Sebab mak ayah tak ajar ilmu fardu ain. Jadi tak kenal ilmu agama tu mana. Hak asasnya yang terkandung dalam Al-Quran. Baca Al-Quran sunat. Berakidah dengan akidah Al-Quran tu wajib. Beramal zahir batin perintah Quran tu wajib. Tu ada dalam ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar ke tak? Tak belajar. Baca Quran betul, akidah Quran dia ke tak? Tak ada. Baca Quran tu sia-sia, bukan Quran tu akan laknat balik orang yang baca, yang tidak berakidah, yang tidak beramal dengan Quran. Ni kalau kira kita mak ayah orang agama, setara mana kita menunaikan tanggungjawab? Salah bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala lah kita. Ni kalau kita ngaji molek bahasa-bahasa agama ni tak dang nak sehunya. Tak dang nak akad diri, tak dang. Kau insah diri kitanya. Banyak benda kita salah dengan Tuhan ni. Tapi kalau kita tak ngaji molek bah agama tak ada lah. Kita ni kalau mati kok kira-kira kok syurga lalu dah, jangan gamuk-gamuk kitanya. Dah duduk sejik semua kitanya. Tahu? Mati syurga.
Raudhatun min riyadil jannah kalau kira kita ni. Waktu semua kata saya kalau mati tak ada using dah, pejang rapak mati. Allah. Kelahnya dia, pejang rapak mati dia. Sempurna dah. Apa? Pergi Mekah dah dia kata. Oh, pergi Mekah dah tu sempurna rukun Islam. Tu baru sempurna rukun Islam. Mana kita nak cerita hak Zuhir ni, anggota Zuhir. Kemah bab anggota Zuhir pekoh ni barulah pergi kepada hak pembicaraan hati, hak sebenar-benarnya maudhu' bicara ilmu tasawuf, kitab penawar bagi hati. Kitab penawar hati ni kitab tasawuf. Apa bicara tasawuf? Sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Sifat yang datang ke atas hati. Ini cerita bab dua tangan, dua kaki. Ni bukan hati ni. Hak ni Zahir. Ni pekau. Tapi sebelum nak pergi bab hati, ni dulu. Bab Zahir dulu. Ini aturan kita. Dia tak nak lopak-lopak gitu. Tapi dia boleh buat, dia boleh rasa macam marilah, ya dah, tak ada dah, hanya ada Allah je di hati, tak ada dah, hanya ada Allah di hati. Oh, ni boleh khusyuk ni, boleh khusyuk semayang ni. Orang lain-lain tu belajar tinggi mana pun, ilmu banyak mana pun tak dapat khusyuk macam saya ni. Allah sedap dia ceramah. Tak dapat khusyuk macam dia. Ngaji tinggi mana pun tak dapat khusyuk macam dia ni. Ni hati dia ni tak ada dah. Yang ada hanyalah Allah. Tapi semua-semua tak ada gapa-gapa melenting lalu dah. Ngamuk lalu dah, nak marah lalu dah, gelepar lalu dah. Allah, hanya Allah di hati orang ni tu. Tak ada apa-apa di merah dah telinga. Orang biasa ni tak ada senyum lagi, di merah dah telinga. Ni pesen. Tapi dia main perasaan dia rasa macam ya. Dia berasa macam ya dah. Ni hak je ni lopak-lopak, hak tak ikut jalan syariat yang sebenar. Kita cepat lambat tu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di kita boleh belajar tauhid, fiqh, tasawuf, itu ada sebesar-besar dan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi pula kita nak beramal pula. Beramal bab pegangan mudah, faham molek pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beramal hak zahir ni mudah, tahulah bab zahir kita jaga moleklah hukum hakam. Nak beramal hak berkaitan dengan sifat hati. Tu hak payah dia kena mujahadah. Tapi kok mana pun ilmu kena cukup. Tauhid, fiqh, tasawuf, fardhu ain kena cukup. Biarlah orang kata guana pun, orang kata dak kelas ngaji fardhu ain semua, tak apa, biarlah. Kita belajar bukan nak kelas, nak standard, nak akad dia orang, bukan. Kita belajar agama kerana nak menghayati agama, untuk menghidupkan agama kita dengan ilmu amal. Ilmu amal, ilmu hak fardhu ain, amal hak fardhu ain, permulaan. Ilmu fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Amal hak fardhu ain ni pegangan kita sembahyang biar betul. Mai jemaah kita ni biar betul dengan hukum hakam mai jemaah kau. Jangan mai jemaah saja. Kena betul lah, kena retilah hukum hakam mai jemaah. Sebab itulah di masjid-masjid ni hukum hakam semai jemaah ni kena ulang semua. Pihak masjid kena buat semua. Kena suruh orang mengajar ni kena buka semua kitab hukum hakam berjemaah. Ya, sebab kita berjemaah 5 waktu. Tapi syarat-syarat berjemaah. Jadi pihak masjid dia kena, oleh kerana masjid ni hak tetap dah 5 waktu semayang berjamaah, hak tetap dah. Hak kuliah ni waktu-waktu tertentu. Hak tetap di masjid kita ni adalah berjamaah. Kalau setakat semayang, orang semayang belaka di rumah. Tapi masjid ni apa dia hak paling besar? Berjamaah. Berjamaah 5 waktu ke, berjamaah Jumaat ke. Jadi pihak masjid kena ada semua. Kitab yang membicarakan hukum hakam berjemaah, kitab yang membicarakan hukum hakam Jumaat. Biar tahu je pakar kot sikit. Jangan mari berjemaah, oh kita masjid kita ahli jemaah, ramai semua ahli jemaah ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ahli jemaah kita ramai semua. Ahli jemaah ramai. Tapi mutu berjemaah ada ke tak? Nak pastikan mutu berjemaah tu dia kena ada semua ilmu bicara bab hukum hakam berjemaah.
Hak saya baca dahulu lama dah tu hanya muafiq masbuk je. Di hukum hakam berjemaah ni bukan hanya muafiq masbuk. Muafiq masbuk adalah sebahagian daripada hukum hakam berjemaah. Kena ajar juga bab Jumaat apa semua kena ajar. Bukan hanya mai Jumaat gitu je. Dok. Yelah, tak payah mana Jumaat ni. Tapi biar kita buat Jumaat dengan ilmu. Jemaah pun dengan ilmu, Jumaat pun biar dengan ilmu. Itu hak sepatutnya. Jangan hanya berbangga dengan bilangan ahli jemaah. Tak jadi tu. Setakat bilangan. Kita nak kualiti dia tu. Biar dengan ilmu. Semua nak ilmu belaka. Ini ilmu asas-asas belaka ni. Jangan pergi pada ilmu Allah lah. Tak padang rank dengan ahli jemaah. Tak padang rank kadang-kadang. Tak padang rank gigi hok fadu-fadu kepayah hok tinggi-tinggi tak ada rank ahli jemaah. Kita ahli jemaah kita ni bukan hok kelas standard-standard tau. Ke ahli jemaah kita ni kelas standard-standard. Nak ngaji standard-standard, standard-standard kita buat kelas khusus. Kelas khusus kita buat hok kelas standard-standard. Kalau pekoh agak pekoh tinggi-tinggi muamalah ke munakahat ke janayah ke, buat satu-satu kelas pekoh muamalah kelas khusus. Pekoh munakahat kelas khusus. Tak apa. Pekoh ibadah kelas umum. Pekoh ibadah. Pekoh ibadah lah tu. Bab Jumaat pekoh ibadah. Bab Jumaat pekoh ibadah. Bab taharah, bab sembahyang tu pekoh ibadah. Siapa dekat bulan Ramadan, bicara pekoh puasa, itu pekoh ibadah. Kadang-kadang dibuat khusus haji, itu pekoh ibadah. Itu pekoh ibadah. Lepas tu zakat, kalau nak buat secara kelas khusus, bukanlah umum, kelas khusus. Buat pekoh bab zakat pula. Itu kelas khusus sudahlah. Kalau macam haji ni boleh buat kelas umum juga, sebab orang biasanya haji umrah. Tapi hak paling besarnya hak kita duk buat ni lah. Dengan semayang kita, taharah kena comel, semayang kena comel, hukum berjemaah kena comel, hukum jemaah kena comel. Ni hak pekoh ibadah. Ni kena ada. Hak pekoh tinggi-tinggi tu buat kelas secara khusus-khusus. Dia kena atur molek. Kalau tak kena atur, tak cukup ilmu. Walaupun kuliah tu ada tiap-tiap malam. Jadi orang tukang handle tu kena handle molek. Kena handle molek. Bukan hanya semata-mata nak bunyi kelas je. Tak cukup nanti asas-asas hak kewajipan kita ni. Tu cerita bab ibadah, cerita bab akidah lagi. Ni cerita bab tasawuf. Jadi tiga-tiga tu pegangan hak syariat zahir, hak syariat batin, tasawuf. Hak bicara kitab Panawagati memang syariat batin tasawuf, tapi dimulai dengan pembicaraan pelihara 7 anggota yang zahir. Ni yang ke-6 dan yang ke-7. Dia letak satu tajuk, satu bicara, 2 tangan dan 2 kaki. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala bagi engkau akan 2 tangan dan 2 kaki kerana beberapa manfaat, beberapa kegunaan yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Bangsa ni apa? Bukan bangsa Melayu tu, bukan ni. Hak jenis akhirat, hak jenis dunia. Sebagaimana hak anggota-anggota yang lain. Allah Ta'ala jadikan manfaat bagi kitanya, sama ada manfaat akhirat ataupun manfaat dunia. Allah jadikan manfaat bagi kita. Manfaat bagi kitanya untuk akhirat dan untuk dunia. Tapi untuk dunia sekalipun, kalau kita kena susah akan jadi akhirat juga. Tapi disebut dunia di sini ki hukum asal. Tapi kalau kena kita atur, semuanya akan jadi akhirat. Sebab Tuhan tidak jadikan kita malaikat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jadikan kita ni untuk mengabdikan diri kepada Allah.
Kita ni termasuk anggota-anggota yang ada di kita ni adalah untuk mengabdikan diri pada Allah. Mata untuk mengabdikan diri pada Allah, telinga untuk mengabdikan diri pada Allah. Makna kira-kiranya akhirat belaka. Tapi sini sebut kata akhirat dan dunia kiasan. Kiasannya ada hak dunia, tapi kalau kita kena susung, hak dunia ni akan jadi akhirat. Jadi hak dunia hak ada di kita ni adalah untuk akhirat. Tuhan jadikan dunia di kita ni untuk akhirat. Bukan dunia untuk kita berpaling daripada akhirat, bukan. Dunia Tuhan jadi kepada kita untuk kita guna dunia kepada akhirat. Kita Tuhan jadi dunia ke kita, boleh dunia paling tu daripada akhirat hak sebenar. Jadi ambil hak dunia semata-mata. Walau Tuhan jadikan dunia kepada kita adalah untuk kita jadikan bekal akhirat. Tapi dunia jadi setakat dunia, akhirnya hak akhirat pun terpaling. Jadi asalnya ada hak akhirat, ada hak faedah bangsa dunia. Maka ada pun segala manfaat akhirat. Akhirat dulu ni. Maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya. Keempat-empat ni 2 tangan dan 2 kaki. Mengerja akan segala pekerjaan kebajikan. Apa pekerjaan? Amal. Apa kebajikan? Soleh. Mana apa di sini? Mengerjakan engkau dengan kedua-duanya akan amal yang soleh. Amal yang soleh itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita kau akan segala pekerjaan kebajikan. Apa pekerjaan? Amal lah. Amal tu bahasa Arab. Apa kebajikan? Soleh lah. Ke lain. Pekerjaan kebajikan dengan amal soleh lain. Lain lah. Pekerjaan kebajikan bahasa Melayu. Amal soleh bahasa Arab lain. Lain bahasa je. Tapi pekerjaan kebajikan ni apa? Amal yang soleh. Jadi manfaat akhiratnya kita guna 2 tangan, 2 kaki akan mengerjakan amal yang soleh. Mana? Seperti berjalan kepada masjid. Berjalan kepada masjid. Hak ni 2 kaki ni. Hak berjalan kepada masjid. Dia berjalan pada masjid ni, kalau kita learn ni bukan 2 kaki dah. Kaki ya kaki, tangan ya juga. Dah kita mari masjid ni pula ni bawa kereta. Kaki pun ya tu, tangan pun ya tu. Ke mana? Hak berjalan ni disebut berjalan. Kita tak berjalan dah. Naik motor, naik kereta. Dah bila berjalan? Sebab apa? Tiap-tiap langkahan tu. Tu semua tu akan menghapuskan dosa belaka tu. Akan menaikkan darjat belaka tu. Hak kisah sahabat, hak dia kata dialah hak paling jauh sekali dengan masjid. Hak dia nak pindah, nak duduk dekat masjid. Nabi suruh kekalkan tempat jauh tu. Sebab apa? Sebab langkahan ke masjid itu semuanya Allah Ta'ala akan catat kebajikan belaka. Tapi kita tadilah, kita bukan berjalan tapi ia belakalah tu. Lelah kita nak berjalan kaki ni. Bukan macam dulu dekat-dekat dengan masjid. Tapi bahagian kakinya ada lah. Bahagian kakinya ada dan bahagian tangannya pun ada. Ni kira hak zahir ni. Kira hak zahir. Lepas tu kita ke masjid ni kerana tu bahagian hati. Kerana kenapa tu? Kerana nak suruh puji. Pun nak ranah pula tu. Kerana apa tu? Tu bahagian hati. Bahagian zahirnya kaki melangkah kepada masjid. Kaki melangkah kepada masjid. Tapi sini cerita kaki ni. Kalau kita kata tangan, tangan sekali lah juga. Dan kepada tempat belajar ilmu. Kepada tempat belajar ilmu. Dia koi pula sini. Ilmu mana? Yang memberi manfaat. Dikait dengan yang memberi manfaat. Setakat sebut kepada tempat belajar ilmu. Apabila dia itlaq ilmu, dia akan pergi pada ilmu hak sempurna, ilmu hak sebenar-benar, yakni ilmu agama.
Patut ilmu agama lah. Kenapa diqaidkan pula yang memberi manfaat? Ni nak kena jaga. Kita melangkah ke tempat belajar ilmu agama. Tapi ilmu agama mana ni? Ilmu agama yang memberi manfaat. Dan memang ilmu agama memberi manfaat. Ada ke ilmu agama yang tidak memberi manfaat? Ilmu dunia sekalipun memberi manfaat. Ilmu dunia sekalipun memberi manfaat. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ilmu dunia sekalipun. Ilmu agama pastilah memberi manfaat. Tapi kenapa dikaitkan lagi dengan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat? Ilmu yang memberi manfaat. Nabi berdoa tu, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Beri akan aku ilmu yang memberi manfaat. Dia ilmu agama secara itlaqnya memanglah memberi manfaat. Ilmu agama, takkan ilmu agama tak ada manfaat, tak ada guna pula. Agama ni daripada Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, untuk kejayaan kita dunia dan akhirat. Maknanya ilmu agama memanglah bermanfaat. Tapi nak jadi manfaat ada kena atur pula. Dia dah nak jadi ilmu yang beri manfaat. Kita kata kita mengaji ilmu fiqh beri manfaat. Kita mengaji ilmu tasawuf beri manfaat. Bukan setakat beri manfaat, wajib fardu ain lagi. Tapi beri manfaat ke tidak ilmu fiqh tasawuf kita kalau kita tidak ada ilmu akidah? Faham tak? Memang ilmu fiqh ilmu fardu ain. Fiqh ibadah. Ilmu tasawuf dah kita pernah hati ni fardu ain. Bukan setakat manfaat, fardu ain. Tapi dapat manfaat dak ilmu fiqh, ilmu tasawuf kalau tidak didahulukan dengan ilmu akidah. Tidak ada manfaat. Jadi kita melangkah kepada majlis ilmu. Ilmu hak asas fardu ain, fiqh tasawuf. Ilmu tauhidnya kok mana? Tak lagi. Patut pegangan macam mana? Tak tahu ke mana hala. Itu bukan melangkah kepada majlis belajar ilmu yang beri manfaat. Tak ada manfaat fiqh tasawuf kalau tidak ada ilmu akidah. Kalau kita di masa yang sama kita tak belajar ilmu akidah, mana apa? Kita melangkah kepada majlis ilmu fiqh, ilmu tauhid pun kita belajar. Tapi kalau fiqh saja tasawuf tak ada manfaat ke tak? Semayang comel hukum hakamnya, tapi keikhlasannya tak ada manfaat seumpama tu. Tak ada manfaat. Belajar tasawuf bicara hati, tapi hak fiqh tak belajar. Tu pun tak ada manfaat juga. Ni nak jadikan manfaat ni. Sebab itulah pengarang kitab kita kait dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Nak beri manfaat ni kita kena belajar sebagaimana ulama susun dah dalam kitab-kitab. Hak ni ulama susun ni untuk dapat ilmu yang beri manfaat. Kita jangan duduk buat suka-suka kita. Jangan buat lebih kurang. Hak ulama susun tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain ni jangan buat lebih kurang. Fardu ain. Kalau orang tak sesat fardu ain tak boleh ngaji hak lain. Lepas tu kita nak ngaji tinggi-tinggi, kita kena ada jaga muka pintu seorang, nak tanya awak ni fardu ain lulus tak lagi. Jadi buat main, buat nganyi pula dah. Dan kalau kita ajar ilmu yang tinggi-tinggi, hak bukan fardu ain, kita dah tunggu dah muka pintu tu. Sebab apa? Anak murid kita hak mari tu sah dah fardu ain tauhid beres, fardu ain fiqh beres, fardu ain tasawuf beres. Nak tunggu muka pintu ambil lagi nak tanya dia fardu ain lulus tak lulus. Ramai-ramai tu ramai tak apa sesat fardu ain lagi. Dah kita ajar tinggi buat apa? Kalau fardu ain tak sesat lagi. Jadi buat main pula. Kita tunggu muka pintu lah. Nak tanyalah awak ni fardu ain lulus ke tak lagi? Awak ni fardu ain lulus apa? Sebab dia ngajar bukan fardu ain. Ya apa lagi ngajar bukan fardu ain? Kalau ramai lagi orang kita fardu ain tak sesat.
Ini kita orang yang nak belajar ni ke tempat belajar ilmu fardhu ain, ilmu yang beri manfaat, dan kita mengajar ilmu ni, ilmu fardhu kifayah kita ajar kepada orang fardhu ain tak selesai. Kita orang panggil kita mengajar ilmu yang beri manfaat. Kita ni pula orang mengajar ni. Banyak kiraan lah tu. Orang belajar, bahagian orang belajar. Orang mengajar, ilmu yang kita mengajar ilmu agama fardhu kifayah, itu ilmu agama tak satu tanya bab manfaat. Tapi kalau kita mengajar ilmu fardhu kifayah kepada orang yang belajar tu fardhu ain tak tahu ke mana hala, kita mengajar ilmu yang bermanfaat, dak orang panggil. Lepas tu nak dapat ilmu manfaat kena balik semula lah. Orang belajar balik kepada adab belajar, orang mengajar balik kepada adab mengajar. Biar orang belajar ilmu manfaat, orang mengajar ilmu yang beri manfaat. Contoh adab orang belajar. Ni boleh buka dalam kitab Sairus Salikin. Adab orang belajar. Bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala ilmu, segala fan, segala ilmu yang dipuji oleh syarak itu jika berkendak ia mahir pada ilmu. Kita jangan duk tinggal belajar ilmu yang dipuji pada syarak ni jika berkendak pada mahir ilmu. Tetapi bila ni kemudian daripada selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain yang memberi manfaat, dan kemudian daripada mengamal akan dia ni selesai fardu ain dulu nak ngajak lain-lain pun. Itu adab orang belajar. Adab orang mengajar pula, hendaklah ia menegah akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Ini orang mengajar pula. Ni hak adab dalam kitab tasawuf. Dia buat ngaji pula cerita bab ilmu fardu ain. Ngajarlah fardu ain. Baca fardu ain, fardu ain pun tak selesai. Sampai aku nak suruh tunggu muka pintu masjid, nak tanya fardu ain dulu ke tak dulu. Hak ngaji pula jadinya. Ini adab. Adab orang belajar fardu ain dahulu. Selesai fardu ain dahulu. Selesai belajar fardu ain, selesai amal hak ilmu fardu yang kita belajar tu. Orang mengajar pula hendaklah ia menegah, guru ni menegah akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu. Ini adab peraturan orang mengajar, supaya orang belajar ilmu yang beri manfaat, orang mengajar ilmu yang memberi manfaat. Ini kitab Qaid ni bukan sebut ilmu agama saja. Ilmu agama memanglah memberi manfaat, tapi nak dapat manfaat ilmu agama mestilah kena susun molek hak belajar tu. Kemudian niat kena ikhlas molek. Belajar niat kena ikhlas, mengajar niat kena ikhlas, barulah memberi manfaat. Tapi sebelum nak cerita bab ikhlas, belajar biar ikut aturan, mengajar itu ikut aturan, lepas ikut aturan biar ikhlas dalam belajar, biar ikhlas dalam mengajar, barulah belajar dan mengajar ilmu yang memberi manfaat kita di hari akhirat. Dan berjalan kepada tempat perang sabil, dan kepada tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kepada ziarah, dan menghubungkan rahim, menghubungkan silaturahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.